wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin membuat sedikit video berkaitan karangan pengajian am di bawah tajuk Malaysia Negara Maju dan Sejahtera. Baiklah, tajuk karangan saya pada hari ini adalah sungguh pun rakyat Malaysia perlu hidup bersatu padu dan tidak berpecah belah, tetapi ketidakharmonian hubungan antara pelbagai kaum masih terus berlaku. Bincangkan. Baiklah, isu untuk soalan ini adalah rakyat, manakala kehendak soalan adalah punca ketidakharmonian hubungan antara pelbagai kaum masih terus berlaku, dan format untuk karangan ini ada 5+0. Pendahuluan. Rakyat merupakan penduduk yang tinggal di sempadan atau wilayah yang ditadbir sepenuhnya oleh pemerintah. Tetapi wujud juga ketidakharmonian di kalangan rakyat Malaysia. Isi 1. Punca ketidakharmonian kaum masih terus berlaku adalah persengketaan antara kaum berdasarkan keagamaan. Hal ini dikatakan kerana di Malaysia terdapat pelbagai agama dan cara menganut agama tersebut juga berbeza. Sebagai contoh, Islam mengikut syariat Islam, India dan China mengikut agama masing-masing. Kenapa berlaku persengketaan antara agama? Kerana mereka tak boleh nak terima agama lain dan tidak boleh nak menghormati agama yang lain. Hal ini juga mewujudkan ketegangan antara kaum-kaum tersebut apabila mereka tak boleh nak terima ataupun nak menghormati agama tersebut. Walaupun semuanya duduk dalam satu negara. Selain itu, punca ketidakharmonian kaum masih terus berlaku adalah disebabkan oleh fahaman dan pengaruh politik. Hal ini dikatakan kerana parti politik yang berbeza boleh menggugat keharmonian kaum. Okey, kenapa boleh menggugat keharmonian kaum? Kerana setiap kaum ada citarasa dan pilihan mereka masing-masing, dan mereka lebih mementingkan pilihan politik masing-masing dan tak peduli akan parti politik yang lain. Di situ juga akan berlaku sedikit perselisihan faham di mana salah satu parti politik yang mereka pilih tu tak menang ataupun tak dapat undian yang banyak, mereka akan cuba jadi pembangkang. Dan di situlah mereka akan berlaku rusuhan kaum dan yang akan melibatkan semua orang. Kerana mereka tak boleh nak terima apa yang berlaku. Di samping itu, punca ketidakharmonian kaum masih terus berlaku adalah disebabkan oleh pengasingan sistem pendidikan. Hal ini dikatakan kerana di Malaysia terdapat pelbagai sekolah dan pusat pengajian yang berbeza untuk menempatkan kaum yang berlainan bangsa dan agama. Seperti di peringkat sekolah, terdapat sekolah jenis Harian biasa, sekolah jenis Tamil dan sekolah jenis Cina. Seperti yang kita ketahui, sekolah jenis Cina dan Tamil tak ramai sangat penduduk Melayu yang bersekolah di situ. Manakala sekolah harian biasa juga terdapat juga segelintir kaum Cina dan India bersekolah di situ. Jadi disebabkan pengasingan pendidikan ini, mereka tak boleh nak mewujudkan jurang perkauman tersebut. Dan situlah berlakunya mereka tak boleh nak tertumpu kepada semua kaum. Kebanyakannya mereka hanya tertumpu kepada kaum mereka sendirilah berbanding dengan kaum yang lain. Seterusnya, sering berlaku perselisihan antara kaum. Di mana kaum yang berlainan bangsa akan merasa bangsa mereka dihina. Kadang-kadang perkara yang kecil saja boleh jadi pergaduhan yang besar.
Sebagai contoh, hidup berjiran yang berlainan bangsa akan mencetuskan sedikit perselisihan. Seperti mereka membuang sampah merata, tak ada kebersihan. So di situlah wujudnya perselisihan antara kaum tu yang tak boleh nak dikawal, sehingga kan ada yang sampai bergaduh dan sebagainya. Akhir sekali adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi juga merupakan punca ketidakharmonian kaum. Punca ketidakharmonian kaum. Okey, kenapa? Okey, ekonomi yang terjejas juga boleh menyebabkan kaum tak boleh nak bekerja dan hilang punca pendapatan. Sebagai contoh, seperti apa yang berlaku di negara kita ditimpa bencana COVID-19 ni juga telah merugikan penduduk kerana ekonomi negara meleset. Dan penduduk juga tak boleh nak bekerja seperti biasa dan mereka hilang mata pencarian untuk keluarga. Dan di situ jugalah ketidakharmonian antara kaum tak boleh nak wujudkan sebab masalah ekonomi. Baiklah, kesimpulan untuk karangan ini adalah, oleh itu kita haruslah bekerjasama untuk mengekalkan keharmonian antara kaum di negara ini agar semua kaum sentiasa hidup dalam sejahtera, harmoni dan tak akan berlaku lagi pergaduhan yang boleh menyebabkan rusuhan kaum.